Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dapat berhimpun. Hari ini kita masuk hari yang ke-21 Ramadan, berada di 10 akhir Ramadan. Di pagi ini kita nak sambung perbincangan kita pada muka surat 115. Muka surat 115 berkenaan beberapa hukum yang berkait dengan bacaan Al-Quran dalam sembahyang. Jadi semalam kita telah sentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan masalah ini. Jadi hari ini kita nak sambung sikit lagi, dan kita tidak nak baca keseluruhan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini. Jadi pada muka surat 115, perenggan yang kedua tu, Imam Nawawi sebutkan bagi makmum jika solatnya adalah sirriyah, ini solat yang dibaca secara perlahan, iaitu solat zuhur dan solat asar, dia wajib membaca Al-Fatihah, dan sunat membaca surah. Ini dalam rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Manakala rakaat yang ketiga dan keempat, seperti kita telah bincangkan semalam, ada berlaku khilaf padanya. Tapi memadai untuk kita baca surah dalam rakaat pertama dan kedua sahaja. Jika solat tersebut adalah jahriyah, ini untuk makmum, khusus bacaan makmum. Jika solat jahriyah, yakni solat yang dibaca dengan kuat, solat subuh, maghrib dan isyak, dan dia dapat mendengar bacaan imam, makruh baginya membaca surah. Makruh baginya baca surah. Baca Fatihah, dia tak sebut lagi hukumnya. Berkenaan kewajipan membaca Fatihah, ini boleh nak bincang berkenaan dengan kewajipan membaca surah Al-Fatihah. Jadi secara ringkasnya, makmum dalam salat sirriyah, Fatihah adalah wajib, surah adalah sunat. Dalam salat jahriyah, surah jika dia mendengar bacaan imam, maka makruh baginya membaca surah. Sebagai contoh, salat subuh, selepas imam baca Fatihah, imam baca surah rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua. Jadi makmum, kalau dia baca juga surah, sama ada surah yang sama dengan yang dibaca oleh imam ataupun surah lain yang berbeza dengan bacaan imam, maka hukumnya makruh. Sebab tidak ada tadabbur terhadap ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Bertembung pula, imam baca surah lain, kita baca surah lain, ataupun imam baca surah yang sama dengan apa yang kita baca, tapi bertembung. Sebab dengar suara imam lagi, nak dengar suara kita lagi. Jadi makruh membaca surah.
berkenaan kewajipan membaca surah Al-Fatihah. Ini sama ada dalam salat jahriyah ataupun dalam salat sirriyah. Terdapat dua pandangan di sisi Asy-Syafi'i. Pendapat yang lebih sahih ialah wajib. Ini pendapat yang pertama, dan pendapat itulah yang lebih sahih mengikut mazhab Syafi'i. Hukum membaca suratul Fatihah adalah wajib, yakni dalam kesemua rakaat. Dalam kesemua rakaat, bukan dalam mana-mana solat tertentu. Tidak, keseluruhan rakaat, sama ada dalam salat jahriyah ataupun dalam salat sirriyah. Salat zuhur 4 rakaat, keempat-empat rakaat diwajibkan membaca Fatihah. Salat maghrib 3 rakaat, ketiga-tiga rakaat diwajibkan membaca Fatihah. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, dalam masalah membaca Fatihah, pendapat yang lebih sahih ialah wajib. Pendapat kedua tidak wajib. Maknanya ada juga perbezaan khilaf pendapat dalam mazhab Syafi'i dalam masalah ni. Cuma yang muktabarnya mengikut mazhab Syafi'i ialah wajib. Pendapat kedua tidak wajib. Yakni jika makmum tadi tidak mendengar bacaan Al-Quran oleh imam. Jika makmum tidak mendengar bacaan Al-Quran oleh imam, yakni ni zaman dulu lah, dalam keadaan tidak ada pembesar suara, makmum berada jauh daripada imam, bacaan imam tu tak dengar. Tak dengar. Sekarang ni seperti yang kena dengar dah lah, okay? Sekarang ni bila ada pembesar suara, tak timbul dah masalah dengar tak dengar ni. Dengar tak dengar ni kena dengar. Itu imej kita mana. Pendapat yang sahih, jadi dalam keadaan ni, jika makmum tidak dapat mendengar bacaan Al-Quran oleh imam, pendapat yang sahih menyatakan dia wajib membaca suratul Fatihah. Sebab mengikut pandangan yang kedua, surah Fatihah tidak wajib. Tidak wajib. Yakni kalau imam sudah baca surah Fatihah, tidak wajib lagi kepada makmum untuk membacanya. Tapi kalau dalam situasi bacaan imam tidak dapat didengar oleh makmum, maka makmum wajib membaca surah Fatihah. Berubah pula hukumnya jika berada dalam situasi seperti ini. Dan sunat membaca surah. Maknanya mengikut pandangan yang kedua, asalnya tidak wajib jika bacaan imam sudah dapat didengar oleh makmum. Tapi jika bacaan imam tidak dapat didengar oleh makmum, maka hukumnya berubah menjadi seperti pandangan yang pertama, yakni wajib baca Fatihah dan sunat membaca surah. Lepas tu ada pandangan lain lagi lah dalam situasi ini, tidak wajib membaca surah Al-Fatihah apa semua. Cumanya di sana ada lagi khilaf. Jika kita tengok dalam mazhab yang lain, sebagai contoh, dalam mazhab Maliki, dia bahagikan kewajipan membaca Fatihah ni dari segi rakaat, bukan dari segi solat. Yakni dalam rakaat-rakaat yang imam baca dengan jahar, maka bacaan imam sudah menampung bacaan makmum, hatta surah Fatihah. Bukannya surah selain Fatihah sahaja. Fatihah sekalipun, jika imam baca dalam salat jahar, sebagai contoh salat subuh, 2 rakaat salat, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isyak. Jadi dalam rakaat-rakaat tersebut, makmum sudah tidak perlu lagi membaca Fatihah. Dia hanya perlu memberikan tumpuan kepada bacaan imam. Jadi sebab tu kita suruh imam baca dengan baik, dengan suara yang jelas. Sebab makmum di belakang ni tunggu nak menghayati bacaan imam. Manakala dalam rakaat-rakaat yang dibaca secara sir, yang dibaca secara perlahan, maka dalam rakaat tersebut barulah makmum kena baca Fatihah. Itu. Dan inilah pandangan yang paling, kita kata paling terbaiklah.
sesuai dengan tuntutan Al-Quran yang apa ni, yang mewajibkan kita untuk tadabbur, sebab bagi mereka yang mengatakan wajib baca Fatihah, jadi bila apa ni kena baca Fatihah tu, jadi mereka kata wajib baca Fatihah kalau dalam sembahyang jahar, sebaik sahaja imam selesai baca Fatihah, maka ketika tu makmum mula baca Fatihah. Antara bacaan Fatihah imam dengan bacaan surah imam, ketika tu makmum wajib membaca Fatihah. Tapi imam tidak wajib berhenti situ. Imam tidak wajib berhenti, tunggu sehingga makmum selesai Fatihah. Tidak wajib kepada imam. Imam boleh saja terus selesai baca Fatihah, dia terus baca surah, boleh saja, tidak menjadi masalah. Jadi sebab itulah berlaku pertembungan di situ. Makmum nak sibuk nak habis Fatihah ni, imam dah baca surah lain, jadi bertembung. Selepas takbir pertama dalam solat jenazah ni, dalam solat jenazah pula wajib membaca surah Al-Fatihah. Tentang bacaan surah Al-Fatihah dalam solat sunat, ia wajib dibaca. Perlu sini dengan makna la budda, yakni wajib dibaca. Wajib dibaca juga dalam solat sunat, bukan semata-mata dalam solat fardu. Habis. Lepas tu perbincangan seterusnya kita tidak nak baca lah. Lepas tu kita masuk tajuk yang seterusnya, yakni menghimpunkan dua surah dalam satu rakaat. Boleh ke tidak kita nak baca dua surah dalam satu rakaat? Ini bukan surah Fatihah, surah selain Fatihah. Selesai sahaja baca Fatihah, kita nak baca dua surah dalam satu rakaat. Biasanya kita dengar dalam solat witir sahaja, rakaat yang ketiga witir, imam baca 3 surah, 3 kul. Biasa kita dengar dalam solat witir sahaja. Jadi dalam waktu-waktu selain witir, dalam solat-solat selain witir, boleh ke tidak kita menghimpunkan dua surah? Jadi dia kata tidak mengapa menghimpunkan dua surah dalam satu rakaat. Telah sabit sebuah hadis dalam As-Sahihain daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, laqad araftu an-nazaira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahunna fadzakara 20 suratan min al-mufassal kulla surataini fi rak'atin. Aku mengetahui surah-surah yang digabungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebut, yakni Ibnu Mas'ud sebutkan sebanyak 20 surah Al-Mufassal, yakni bermula daripada surah Al-Hujurat hingga ke An-Nas. Itu surah Mufassal. Setiap kullu suratain fi raka'ah, setiap dua surah dalam satu rakaat. Yani setiap dua surah Nabi baca dalam satu rakaat. Jadi sebenarnya hadis ini berpunca daripada teguran Ibnu Mas'ud kepada seorang lelaki yang datang berjumpa dengan Ibnu Mas'ud. Lalu dia kata, inni qara'tul mufassal kullah fi raka'atin. Faqala Abdullah, hadhan kahadhi syi'ri, hadhan kahadhi syi'ri. Asal cerita dia lah. Ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Ibnu Mas'ud. Lalu dia kata, sesungguhnya saya telah membaca surah mufassal kesemuanya dalam satu rakaat. Lalu Abdullah pun bagi tahu padanya, hadzan kahadhi syi'ri, bacaan terlalu cepat, seperti seperti membaca syair. Hadzan ni kita sebut dah sebelum ni, lebih cerdas sebelum ni, satu bentuk bacaan yang orang Kelantan kata tak putih, tak jelas apa yang disebut, huruf-huruf yang dibaca tidak jelas, sehingga kita tidak dapat mentadabburnya.
Kecuali orang-orang yang mahir menghafal Al-Quran juga, okay. Walaupun dibaca dengan laju, dia dapat menangkap lafaz-lafaz yang disebut oleh imam. Tetapi walaupun dapat tangkap, okay, walaupun dia dapat tangkap setiap perkataan, dia tidak sempat juga sebenarnya untuk tadabbur sebab laju sangat cerita-cerita tu disampaikan. Jadi macam mana dia nak dia nak tadabbur, dia nak menghayati ayat-ayat yang dibaca tu. Jadi sebab itulah bila lelaki tu tadi bagi tahu kepada Ibnu Mas'ud apa yang dia telah lakukan, Ibnu Mas'ud pun tegur, dan Ibnu Mas'ud bagi tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan surah-surah dalam satu rakaat. Cuma dalam hadis ini tidak disebutkan surah mana yang digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada disebutkan dalam satu hadis lain riwayat Abi Daud juga daripada Ibnu Mas'ud. Jadi antara surah yang digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Ar-Rahman dengan An-Najm. Surah Ar-Rahman dengan An-Najm dalam satu rakaat. Al-Qamar dengan Al-Haqqah, At-Tur dengan Adz-Dzariyat, Al-Waqi'ah dengan Al-Qalam, Al-Ma'arij dengan An-Nazi'at, dan surah Wailul lil Mutaffifin dengan Abasa, surah Al-Muddathir dengan Al-Muzammil, surah Al-Insan dengan Al-Qiyamah, surah An-Naba dengan Al-Mursalat, surah Ad-Dukhan dengan At-Takwir. Ini beberapa 20 tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam gabungkan dua surah dalam satu rakaat. Dua surah dalam satu rakaat. Ini asalnya boleh. Jika kita nak baca dua surah mufassal dalam satu rakaat. Cumanya kena kalau semaya sendirian boleh. Kalau semaya ramai berjemaah, kita kena tengok keadaan makmum. Tak apa. Lepas tu membaca Al-Quran dengan menguatkan suara dalam solat subuh, Jumaat, 2 hari raya, 2 rakaat pertama maghrib dan isyak, solat tarawih dan solat witir sesudahnya. Ini kita maklum dah, okay. Memang tempat-tempat ni solat-solat ni kita baca secara jahat. Cuma saya nak tengok, nak baca pada muka surat sebelah 117 perenggan yang kedua. Masih lagi dalam tajuk membaca dengan suara kuat, jahat. Ulama mazhab kami berselisih pendapat mengenai bacaan Al-Quran dalam salat sunat pada waktu malam, qiyamul lail, sama ada sembahyang sendirian ataupun menjadi imam. Pendapat yang lebih kuat, suara tidak dikuatkan, maknanya baca dengan perlahan. Manakala pendapat kedua ialah dikuatkan suara. Ada juga kata dibaca dengan perlahan, sir. Ada juga pendapat yang kata dibaca dengan jahat. Adapun pendapat ketiga yang dipilih oleh Al-Baghawi ialah dibaca dengan kadar antara suara jahar dengan suara sir, antara kuat dengan perlahan, pertengahan. Maknanya ini untuk lebih menghayati bacaan, lebih untuk tadabbur ayat yang dibaca. Sebab suasana pada waktu itu sebenarnya jika kita baca dengan suara yang terlalu tinggi tidak berapa sesuai. Jadi yang terbaiknya dibaca dengan perlahan, antara kuat dengan perlahan. Lepas tu sekiranya seseorang tertinggal salat pada waktu malam, maka dia boleh menggantikannya pada waktu siang.
Atau jika dia tertinggal solat pada waktu siang, dia boleh menggantikannya pada waktu malam. Ini semua maklum dah. Maka jadi kita nak bincangnya, adakah bacaan yang kuat atau perlahan dikira mengikut waktu yang tertinggal atau waktu yang diqadha, atau waktu yang diqadha. Sebagai contoh, dia tertinggal salat Isya. Dia tertinggal salat Isya, dia qadha dalam waktu salat Zuhur. Jadi salat Isya asalnya dibaca dengan jahar, dan waktu salat Zuhur sebagai contoh pukul 2:03, jika kita dikira dari segi waktu itu dibaca dengan perlahan. Jadi nak baca dengan jahar ataupun nak baca dengan sir. Nak baca dengan sir. Jadi ada dua pendapat di sisi ulama mazhab kami. Yang lebih kuat ialah dikira mengikut waktu qadha. Ialah dikira mengikut waktu qadha. Maknanya kalau dia qadha sembahyang Isya pada waktu Zuhur, maka dia kena baca dengan sir. Sekiranya dia menguatkan suara pada waktu yang dibaca perlahan, atau merendahkan suara pada waktu yang dibaca kuat, maka salatnya tetap sah. Cuma dia telah melakukan perbuatan yang makruh, tapi tidak perlu sujud sahwi. Berkenaan dengan baca dengan kuat ni, ini tidak khusus dengan imam. Tidak khusus dengan imam sahaja. Solat sorang pun, solat sendirian pun, jika solat tersebut dibaca dengan jahar, dia disunatkan untuk menguatkan suara juga. Solat maghrib sebagai contoh, dia solat sendirian, maka disunatkan juga untuk dia membaca dengan suara yang kuat. Tidak khusus suara atau kita kata jahar ni untuk imam semata-mata. Lepas tu diam pada 4 tempat tu tak apalah. Lepas tu yang terakhir ataupun bab yang seterusnya, sunat mengucapkan amin selepas membaca Al-Fatihah. Sunat mengucapkan amin selepas membaca Al-Fatihah. Ini satu adab. Ini satu bukan semata-mata adab, bahkan ini satu hukum. Apabila seorang pembaca Al-Quran selesai membaca surah Al-Fatihah di dalam atau di luar salat, sunat baginya untuk mengucapkan amin. Banyak hadis sahih yang masyhur berkenaannya yang kami telah kemukakan pada fasal sebelum ini, iaitu sunat baginya memisahkan antara akhir suratul Fatihah dan memisahkan antara akhir surah Al-Fatihah, dan ucapan amin dengan diam seketika. Maksudnya sebelum kita sebut amin, kita diam seketika untuk membezakan Al-Fatihah dengan amin. Maksud kalimah amin ialah, ya Allah, kabulkanlah. Ada yang berpendapat maksudnya ialah, maka jadikanlah sedemikian, lakukanlah. Tiada sesiapa yang mampu melakukan semua ini melainkanmu. Maknanya apa yang kita minta dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itulah permintaan yang paling utama dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dengan kita ucapkan amin, kita nak biar permintaan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara maksud amin. Jangan sia-siakan harapan kami. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kami. Ini beberapa maksud amin. Tapi yang paling masyhur ialah yang pertama lah. Amin dengan makna, ya Allah, kabulkanlah.
Ia adalah petanda Allah ke atas hamba-Nya, iaitu Dia menolak segala malapetaka daripada menimpa mereka. Ia adalah kedudukan di dalam syurga yang berhak diperoleh oleh orang yang mengucapkannya. Ia adalah salah satu nama Allah Ta'ala. Namun para ulama dan muhakkik dan majoriti ulama menolak pendapat ini. Tak apalah, itu dari segi bahasa. Lepas tu terdapat beberapa cara sebutan bagi kalimah amin. Yang paling sahih menurut ulama ialah amin dengan memanjangkan hamzah tanpa mentasydidkan mim. Amin macam biasalah seperti yang kita sebut. Yang kedua, memendekkan hamzah, amin gitu. Cara pertama dan kedua ini adalah pendapat yang masyhur. Yang ketiga, amin disebut dengan imalah pada hamzah, serta panjang di antara huruf hamzah dengan mim. Ini ada beberapa kaedah sebutan kayak amin gitu. Amin, ada imalah pada hamzah. Yang keempat, mim ditasydidkan beserta sebutan yang panjang. Amin gitu. Amin gitu. Itu beberapa kaedah lah, tak apalah. Lepas tu muka surat 120 tu, ini dari segi hukum. Ulama berkata sunat mengucapkan amin dalam solat bagi imam, makmum dan orang yang solat sendirian. Bukannya imam sahaja sunat mengucapkan amin. Sama ada dia imam, dia makmum ataupun dia solat sendirian, semuanya sunat. Imam dan orang yang solat sendirian juga sunat menguatkan suara ketika mengucapkan amin dalam solat jahriyah. Ini khusus dalam solat yang dibaca dengan kuat. Khusus dalam solat yang dibaca dengan kuat, imam dan makmum sunat menguatkan suara seperti kita buat lah. Namun mereka berselisih pendapat bagi situasi makmum. Pendapat yang sahih, makmum juga sunat menguatkan suara. Pendapat yang kedua, makmum tidak perlu menguatkan suara. Pendapat yang ketiga, makmum mengangkat suara jika kuantiti mereka ramai. Jika tidak ramai, mereka tidak perlu menguatkan suara. Ni khilaf dalam perbincangan di kalangan ulama fiqh. Ucapan amin bagi makmum adalah selari dengan ucapan imam, maknanya serentak, bukannya sebelum atau selepasnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza qala al-imamu waladhdallin faqulu amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Sesiapa yang menjadikan ucapan amin selari, yakni serentak dengan ucapan amin para malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu diampunkan. Jadi bila para malaikat mengucapkan amin serentak dengan imam, jadi ini adalah ruang dan peluang Allah Subhanahu wa taala nak mengampunkan dosa hamba-hambanya, walaupun perbuatan ini kecil sahaja, mudah sahaja. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Jadi benda ni benda yang ringkas, mudah, tapi ada kelebihan, ada fadilat dan ada perintah yang khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjaganya. Ulama mazhab kami berkata, tiada tempat dalam solat yang disunatkan agar ucapan makmum
serentak dengan ucapan imam kecuali pada ucapan amin. Manakala ucapan-ucapan yang lain, ucapan makmum berada kemudian daripada ucapan imam. Allahu Akbar. Imam dulu baru makmum. Imam takbir dulu barulah makmum takbir. Begitulah yang lain-lain. Itu. Lepas tu tajuk yang seterusnya iaitu sujud tilawah. Ini pun satu amalan yang penting bagi orang yang membaca Al-Quran. Bila bertemu dengan tempat-tempat tempat-tempat tertentu dalam Al-Quran, kita disunatkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah. Jadi sujud tilawah ni, ini satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dilakukan untuk untuk menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk untuk menentang, untuk menzahirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan perbezaan kita dengan syaitan yang enggan sujud pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan apabila manusia itu membaca ayat sajdah lalu dia sujud, maka syaitan akan jatuh sambil menangis. Dia akan mengutuk dirinya, celakalah aku. Anak Adam disuruh sujud, maka dia sujud. Lalu dia mendapat syurga. Aku disuruh sujud tapi aku menolak, maka untukku neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat suka kita melakukan perbuatan yang menyelisihi syaitan, bukannya mengikut kehendak syaitan. Jadi inilah salah satu tempatnya. Jadi dia kata fasal ini sangat perlu diambil perhatian. Ulama berijma pada perintah mengerjakan sujud tilawah. Yang ini ulama sepakat, ijma' itu sepakat. Namun mereka berbeza pendapat, adakah ia merupakan perintah berbentuk sunat ataupun wajib. Jadi ada khilaf di kalangan ulama berkenaan hukum sujud tilawah, wajib ke ataupun sunat sahaja. Majoriti ulama berkata sujud tilawah tidak wajib. Majoriti kata sunat sahaja. Ini adalah pendapat Umar bin Al-Khattab, Ibnu Abbas, dan ramai lagi lah yang disebutkan sini. Abu Hanifah berkata, Imam Abu Hanifah pula berkata sujud tilawah adalah wajib. Dia kata wajib. Sebab apa? Sebab beliau berhujjah dengan firman Allah, "Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun." Ini dalam suratul Insyiqaq. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mahu bersujud. Mereka tidak mahu bersujud. Yakni ini perangai orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sepatutnya kita kena sujud. Sepatutnya kita kena sujud. Dibacakan Al-Quran, maka sujud. Tanda taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu majoriti ulama pula berhujjah dengan sebuah hadis yang sahih daripada Umar bin Al-Khattab. Ini dalil yang menjadi pegangan majoriti ulama yang mengatakan sunnah sujud tilawah ni, iaitu annahu qara'a yaumal jumu'ah 'alal mimbar surat an-nahl hatta idza ja'a as-sajdah nazala fasajada wa sajada an-nas hatta idza kanat al-jumu'ah al-qabilah qara'aha hatta idza ja'a as-sajdah qala
ya ayyuhan nas innama namurru bis sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alaih wa lam yasjud Umar. Artinya beliau pernah membaca suratul Nahl di atas mimbar pada hari Jumaat. Apabila sampai pada ayat sajdah, beliau turun, kemudian sujud, dan orang ramai turut sujud. Apabila tiba hari Jumaat berikutnya, beliau membacanya lagi sehingga sampai ke ayat sajdah. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita melalui tempat sujud. Maka sesiapa yang bersujud, dia beroleh kebaikan. Ini ucapan dalam khutbah. Sesiapa yang tidak bersujud, maka dia tidak berdosa. Umar ketika itu tidak sujud. Umar tidak sujud ketika itu. Jadi ini panduan daripada seorang khalifah kepada umat Islam secara amnya. Jadi inilah yang menjadi dalil pada majoriti ulama yang mengatakan sujud tilawah hukumnya tidak wajib. Lepas tu dia wari dalil, dia kemukakan dalil yang kedua untuk menyabitkan lagi hukum sujud tilawah tidak wajib, iaitu sebuah hadis daripada Zaid bin Thabit annahu qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud. Beliau membaca surah An-Najm di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak sujud. Diriwayatkan lagi dalam As-Sahihain bahawa baginda sujud ketika membaca surah An-Najm. Maknanya ini menunjukkan bahawa dibolehkan untuk kita untuk sujud ataupun tidak sujud. Lepas itu penjelasan mengenai bilangan ayat sajdah dan tempatnya. Berkenaan bilangannya pandangan yang terpilih di sisi Asy-Syafi'i dan majoriti ulama ialah sebanyak 14 ayat sajdah. Ayat itu dalam surah Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra', Maryam, 2 ayat dalam suratul Hajj, surah Al-Furqan, An-Naml, As-Sajdah, Fussilat, An-Najm, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Manakala ayat sajdah dalam surah Sad, ia digalakkan untuk sujud dan tidak termasuk daripada ayat-ayat yang sangat digalakkan untuk bersujud. Tidak termasuk dalam ayat yang sangat digalakkan untuk bersujud, iaitu ayat wa zanna Dawud annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Sebuah hadis yang sabit dalam As-Sahihain, dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Sad laysat min azaibis sujud wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Ibnu Abbas kata ayat dalam surah Sad, ini ayat yang ke-24 dalam surah Sad, tidak termasuk daripada ayat yang sangat digalakkan untuk bersujud. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada ayat tersebut. Ini merupakan pandangan mazhab Syafi'i dan ulama yang mengatakan perkara yang sama dengannya. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, surah Sad tidak digalakkan untuk sujud. Pada ayat 24 ni tidak digalakkan untuk sujud. Sebabnya mereka kata tempat-tempat lain kita digalakkan sujud sebagai tanda syukur. Manakala dalam surah Sad ni, kalau kita perhati cerita berkenaan dengan Nabi Daud. Dia sujud dalam ayat 24 tu bukannya sujud syukur, itu sujud taubat. Jadi sebab itulah Imam mazhab Syafi'i mengatakan di situ tidak digalakkan untuk kita sujud.
untuk kita sujud. Lepas tu Imam Nawawi kemukakanlah tempat 14 tempat yang sangat-sangat digalakkan untuk kita sujud bila kita membacanya, sama ada kita baca sendiri dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, sama ada kita jadi imam ataupun kita solat sendirian. Maka disunatkan untuk kita sujud di tempat-tempat seumpama ni. Kalau dalam Al-Quran dia ada simbol macam kubah gitu. Dan dalam surah Sad pun ayat 24 sana ni ada juga simbol tu. Semua kita kena ingatlah. Kita kena ingat itu tidak termasuk dalam tempat yang sangat-sangat digalakkan untuk kita sujud sebagaimana di tempat-tempat yang lain, sebagaimana pada 14 tempat yang lain. Lepas tu ada lagi beberapa perkara berkenaan dengan sujud tilawah ni. Sebelum kita masuk bab-bab yang lain, tajuk-tajuk yang lain, yang mana bab yang ke-6 ni Imam Nawawi sudahi dengan tajuk adab khatam Al-Quran. Adab khatam Al-Quran. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung kemudian. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.